Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan. Hari ini kami akan membuat pembentangan untuk subjek psikologi pendidikan yang bertajuk bagaimana teori Jean Piaget dapat diaplikasikan dalam konteks bilik darjah. Sebelum itu, saya kenalkan ahli saya dulu. Nama ahli kumpulan saya yang pertama adalah Sarah Najwa binti Hanisham, Nur Hasyarifah binti Azhar Abu Bakar iaitu saya sendiri, Nurul Nabila Atika binti Ma'ruf, Syairah binti Makludin dan Nur Amira binti Awan Nur. Sekarang kita pergi kepada slide yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Awang Nur. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan teori Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang ahli biologi dan ahli psikologi kanak-kanak yang terkemuka. Teori Jean Piaget juga dikenali sebagai epistemologi genetik, iaitu mengesan perkembangan kebolehan intelek. Biologi dan epistemologi merupakan bidang yang beliau minati kerana banyak meneliti mengenai perkembangan pengetahuan manusia. Piaget banyak memerhati bagaimana proses pembentukan perkembangan pemikiran kanak-kanak itu berlaku. Seterusnya, dalam teori Jean Piaget ini juga, perkembangan kognitif turut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengaruh sosial, pengalaman dan juga persekitaran. Kecergasan kegiatan kanak-kanak berhubung dengan orang di sekeliling juga memberi kesan kepada perkembangan kognitif mereka. Akhir sekali, pada pendapat Jean Piaget, perkembangan pemikiran seseorang saling berhubung kait di antara sistem saraf serta perkembangan otak dan juga pengalaman yang dilalui oleh individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila Atika binti Ma'ruf. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai isu-isu atau permasalahan yang berlaku apabila teori Jean Piaget diaplikasikan dalam bilik darjah. Menurut Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak hanya melalui 4 tahap sahaja. Pernyataan Piaget ini bercanggah dengan Wildan yang saya petik daripada artikel yang dikeluarkan pada tahun 2019. Menurut Wildan, perkembangan kognitif kanak-kanak tidak bergantung semata pada 4 tahap sahaja. Perkembangan kognitif dan pemikiran kanak-kanak dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama keturunan, kematangan, lingkungan, pembentukan, minat, bakat serta kebebasan. Faktor keturunan merupakan asbab yang paling tepat bagi kecepatan perkembangan kognitif kanak-kanak. Seterusnya, menurut Piaget, proses operasional konkret bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun berlaku secara serentak pada waktu yang sama. Pendapat Piaget ini bercanggah dengan artikel yang dikeluarkan oleh Ismail pada tahun 2019 yang menyatakan perkembangan kognitif kanak-kanak pada tahap operasional konkret tidak berlaku secara serentak. Sebagai contoh, kanak-kanak tidak belajar membaca sambil menulis. Mereka memerlukan masa untuk diajar dan dibentuk sehingga mencapai tahap pemikiran yang lebih tinggi. Menurut Piaget, latihan yang dijalankan pada masa yang pendek akan membawa keberkesanan kepada pemikiran kanak-kanak pada masa akan datang. Pendapat Piaget ini bercanggah dengan Ismail yang menyatakan latihan yang berterusan akan membawa keberkesanan yang lebih kepada pemikiran kanak-kanak serta perkembangan kognitif kanak-kanak pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya ialah Nur Hasyarifah binti Azhar Abu Bakar. Hari ini saya akan sambung pembentangan kami yang bertajuk teori dan tahap pembelajaran kognitif Jean Piaget serta konsep-konsep asas bagi teori Jean Piaget. Teori Jean Piaget ini telah berpendapat bahawa kanak-kanak yang berkembang melalui 4 peringkat perkembangan kognitif yang berlainan, iaitu tahap sensori motor, tahap praoperasi, tahap operasi konkret dan tahap operasi formal. Bagi tahap yang pertama, iaitu tahap sensori motor, yang ia merupakan suatu tahap untuk kanak-kanak yang baru lahir sehingga mereka berusia 2 tahun. Pada tahap ini, mereka akan menggunakan deria yang ada dalam dirinya seperti penglihatan, pendengaran dan sebagainya bagi menangkap segala yang berlaku di sekeliling mereka, dan dengan erti kata yang lain, mereka yang berada di tahap ini akan membuat kefahaman berdasarkan kepada apa yang mereka alami dari deria tubuh badan mereka. Seterusnya, bagi tahap yang kedua adalah tahap praoperasi. Tahap ini merupakan suatu tahap di mana kanak-kanak yang usianya bermula dari 2 tahun sehingga 7 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mempunyai suatu kebolehan yang dipanggil sebagai semiotik, iaitu kebolehan yang menggunakan simbol atau tanda bagi mengatakan sesuatu. Selain itu, tahap yang ketiga adalah tahap operasi konkret dan ia merupakan suatu tahap untuk kanak-kanak yang usianya bermula dari 7 tahun
sehingga 11 tahun. Pada tahap ini, sistem operasi akan muncul jika mereka melihat sesuatu yang nyata, dan sistem ini dimaksudkan adalah mereka boleh menyelesaikan masalah yang berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan wujud. Akhir sekali, tahap yang terakhir adalah tahap operasi formal, dan ianya merupakan tahap bagi kanak-kanak yang usianya bermula dari 11 tahun sehingga ke atas. Pada tahap ini, mereka boleh membuat hipotesis serta mereka juga boleh menyelesaikan masalah yang abstrak tanpa memerlukan bantuan. Seterusnya, bagi memahami tingkah laku dan perkembangan kognitif ini dengan lebih mendalam, Jean Piaget telah memperkenalkan 4 konsep yang utama, iaitu skema, asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Konsep yang pertama adalah skema, dan ia dikenali sebagai pola penyusunan tingkah laku yang mana ianya adalah suatu maklumat yang telah berkait rapat dengan berbagai objek kehidupan yang telah disusun secara teratur dan sistematik dalam minda kanak-kanak. Skema ini mula tersusun semasa kanak-kanak ini masih bayi, dan kanak-kanak ini hanya mampu menjalankan aktiviti yang berunsurkan kepada deria motor terhadap sesuatu objek tersebut seperti melihat, menghidu dan memegangnya. Konsep yang kedua adalah asimilasi, yang mana ia merupakan suatu maklumat yang telah digabungkan ke dalam skema yang sedia ada. Serta proses ini juga amat penting kepada kanak-kanak dalam membantu mengembangkan skema agar dapat memahami rangsangan yang mudah kepada yang sukar. Selain itu, akomodasi pula merupakan suatu cara yang menukarkan kepada konsep yang lama bagi menyesuaikan dengan maklumat yang baru, yang mana individu ini tidak dapat mentafsirkan antara pengalaman baru dan skema yang lama. Akhir sekali, penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi ini juga dinamakan sebagai keseimbangan. Keseimbangan yang telah dimaksudkan dalam teori Jean Piaget ini adalah suatu proses antara tuntutan dan keinginan yang ada dari luar bagi setiap individu tersebut. Apabila kanak-kanak mengalami ketidakselesaan kognitif, peranan bagi asimilasi dan akomodasi ini juga dapat membantu mereka menyesuaikan diri bagi meimbangi diri mereka dengan tuntutan secara luaran. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Sarah Najwa binti Hanisham. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada perbincangan bagaimana aplikasi teori Jean Piaget dalam bilik darjah. Okey, menurut penulis Hussein 2018, beliau berkata berdasarkan teori pembelajaran kognitif Piaget, isi pelajaran disusun mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak. Menurut Piaget, pembelajaran merupakan perubahan bentuk tingkah laku bagi membantu murid untuk meningkatkan daya kognitif mereka melalui pendekatan yang bersesuaian. Teori pembelajaran kognitif Piaget tersebut memainkan peranan yang penting kepada guru kerana daya kognitif murid adalah berbeza bergantung kepada peringkat dan tahap perkembangan mereka. Oleh itu, bagi memperkembang daya kognitif pelajar, guru digalakkan untuk mengaplikasikan teori pembelajaran kognitif dalam merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Perkara ini dititik beratkan bagi memastikan setiap murid dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru, serta guru dapat memilih bahan bantu pelajar yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kognitif murid. Selain itu, menurut Hussein 2018, teori perkembangan kognitif juga guru aplikasikan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, iaitu dengan cara guru menggalakkan murid untuk belajar secara berkumpulan, iaitu dengan melaksanakan model pembelajaran kooperatif. Kooperatif di dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran bermaksud aktiviti pelajar secara berkumpulan di bawah bimbingan guru agar mereka dapat bertukar idea sesama mereka melalui perbincangan. Pada masa yang sama, mereka juga boleh menyumbang kemahiran masing-masing dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Secara ringkasnya, pembelajaran berkumpulan yang ditekankan oleh teori perkembangan kognitif adalah kaedah untuk guru menggunakan kaedah pengajaran kooperatif untuk melaksanakan proses pengajaran, menggalakkan pelajar menjalankan pembelajaran berkumpulan dan meningkatkan keupayaan kognitif mereka. Seterusnya, perkara ini disokong oleh penulis Mifrah
2020. Beliau mengatakan perkembangan kognitif anak adalah sesuatu hal yang penting untuk diketahui terutama sekali dalam kegiatan pendidikan. Perkembangan kognitif pelajar adalah berbeza mengikut usia. Menurut teori Jim Piaget, pelajar yang berada di tahap operasi konkret terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Di peringkat ini, guru di sekolah rendah menggunakan alat bantu mengajar konkret untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang mata pelajaran yang diajar oleh guru. Oleh itu, guru menggunakan beberapa contoh dan perbandingan untuk membantu pelajar memahami sesuatu mata pelajaran pada tahap operasi konkret terhadap sesuatu mata pelajaran. Manakala, pelajar yang berada di tahap operasi formal iaitu pelajar yang berusia 12 tahun ke atas. Pelajar di peringkat operasi formal dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan proses kognitif yang kompleks. Pemikiran pelajar tidak akan tertumpu kepada objek konkret semata-mata, bahkan mereka dapat memikirkan idea secara abstrak dan pada masa yang sama dapat membuat hipotesis. Kesimpulannya, teori perkembangan kognitif yang dipelopori oleh Jim Piaget dapat diaplikasikan oleh guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengaplikasian teori perkembangan kognitif sangat perlu dititik beratkan untuk memastikan murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru agar mereka dapat meningkatkan daya kognitif mereka. Sekarang, saya akan sambung pembincangan kami mengenai implikasi teori Jim Piaget yang mana terdapat implikasi yang dapat diaplikasikan dalam teori pembelajaran kognitif yang telah diketengahkan oleh Jim Piaget ini adalah bilik darjah hendaklah disusun dengan kemas, menarik dan berbeza berbanding susunan bilik darjah yang umum. Ia bertujuan agar mereka dapat menjadikan bilik darjah itu sebagai tempat untuk mereka meneroka dan mampu menjadi makmal dalam proses pembelajaran nanti. Dan yang terakhir, guru hendaklah membantu mereka untuk mengingat semula akan sesuatu peristiwa tersebut. Hal ini kerana pembelajaran kognitif ini telah menekankan kepada perubahan yang berlaku dengan cara manusia berfikir yang bermula dari peringkat bayi sehingga dewasa. Untuk pembincangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Nama saya Syairah binti Maludin. Seterusnya, cadangan teori Jim Piaget yang dapat diaplikasi dalam konteks bilik darjah. Cadangan pertama adalah bahan bantuan belajar yang menarik, mudah dilihat dan difahami. Murid-murid perlu didedahkan kepada bahan-bahan bantu mengajar yang terdiri daripada objek-objek besar yang senang dilihat dan dimanipulasikan oleh guru supaya dapat menarik perhatian pelajar mengikuti subjek mata pelajaran tersebut. Terdapat pelbagai jenis alat bantu mengajar yang diperlukan oleh guru untuk mengajar kanak-kanak seiring dengan perkembangan kognitif mereka. Antaranya, permainan seperti aktiviti berbentuk projektif, imaginatif yang menggunakan alat permainan yang berwarna-warni. Oleh itu, bahan-bahan pengajaran haruslah sesuai dengan keupayaan murid dalam menakul memahami isi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru. Cadangan yang kedua adalah contoh-contoh konkret untuk dijadikan sebagai perbandingan. Dengan mengamalkan beberapa contoh dan pembandingan oleh guru dapat memudahkan pemahaman murid-murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik dan mereka faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Seterusnya, cadangan yang ketiga adalah tayangan video dan demonstrasi kepada murid. Guru menunjukkan tayangan video atau mengadakan demonstrasi seperti penyediaan sandwich kepada pelajarnya dan guru kemudiannya boleh meminta pelajar menyediakan sendiri sandwich tersebut bersama-sama rakan mereka berdasarkan tayangan yang mereka saksikan. Ini kerana interaksi sosial sangat diperlukan dalam sesuatu pembelajaran kerana ia dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, seronok dan saling bekerjasama. Menurut Piaget, beliau menjelaskan bahawa belajar bersama rakan-rakan atau orang tua dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak-anak. Akhir sekali, cadangan yang keempat adalah sesi soal-jawab. Melalui sesi ini, guru meminta murid-murid untuk mengadakan sesi menjawab dan bertanyakan soalan. Ia dapat membantu murid dalam menguatkan pemikiran dengan mempraktikkan latihan ini. Latihan ini dapat membantu murid-murid mengembangkan lagi kemahiran logik dan penaklukan sesuatu mata pelajaran. Contohnya, dalam mata pelajaran matematik, ketika pelajar ditanya tentang perkalian angka puluhan dan satuan, murid dapat menjawab
dengan spontan tanpa bantuan alat kira-kira. Seterusnya, secara kesimpulannya, pembelajaran yang berpusatkan guru sahaja tidak digalakkan pada masa kini kerana hubungan di antara guru dan juga pelajar tidak dapat diwujudkan. Kesannya, pelajar kurang menggunakan mental mereka untuk berfikir, maka perkembangan pemikiran mereka tidak berlaku. Selain itu, guru-guru perlu sentiasa memerhati cara pemikiran setiap pelajar kerana setiap individu mempunyai perkembangan pemikiran yang berbeza walaupun dengan tahap pertumbuhan yang sama. Kaedah pembelajaran yang banyak mempraktikkan ilmu dengan menggunakan alat bantu mengajar lebih mudah untuk difahami oleh pelajar selain menggalakkan mereka untuk lebih aktif dalam bilik darjah. Akhir sekali, bahan-bahan pembelajaran yang digunakan pakai oleh guru perlu mengukur tahap kebolehan mental dan juga pemikiran pelajar. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.